أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah masih beri peluang pada kita untuk kita hidup atas muka bumi ini. Ketika mana dalam keadaan zaman yang tengah mencabar sekarang ni, pandemik yang tengah berlaku, ramai orang yang kematian ahli keluarga, ramai orang yang telah mati akibat wabak Covid ni. Tapi Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita hidup, bernafas atas muka bumi pada hari ini. Jadi perbanyakkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung semula PDPR kita yang telah kita tangguh lebih kurang dalam 3 minggu. Cuti sekolah campur exam sebelum ni, lebih kurang 3 minggu telah kita tangguh PDPR kita. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk seterusnya dalam bidang Al-Quran, iaitu pelajaran yang ke-6, muka surat 25. Tajuk segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama. Okey, insya-Allah. Okey. Hari ini kita akan tengok ayat dalam surah yang permulaan sekali dalam Al-Quran. Surah-surah yang pertama ataupun dipanggil sebagai Fatihatul Kitab. Okey, pembuka bagi Al-Quran. Surah Al-Fatihah, surah yang pertama di dalam Al-Quran. Okay, pelajaran hari ini kita akan terangkan tentang surah Al-Fatihah, yang mana bagi setiap Muslim, kalau Al-Fatihah ni tak tahu, ibarat macam tak layak lah untuk jadi Muslim. Okay, sebab kita baca hari-hari, okay, daripada kecil sampai kita besar, setiap hari kita baca paling kurang 17 kali dalam solat. 17 kali sehari, iaitu dalam solat. Solat yang wajib, kita mesti baca, wajib baca. Okay, dalam solat, kalau tak baca Al-Fatihah, maka tidak sah solat kita. Tidak sah solat kita. Jadi Fatihah ni nak tak nak, semua orang kena tahu, kena lancar. Dan selepas kita tahu membacanya, kita tahu macam mana nak bacaan-bacaannya, kita baca dengan betul. Dan yang kedua, kita kena faham apa yang cuba Allah sampaikan dalam surah Al-Fatihah ini. Paling tidak sebagai seorang Muslim, kita tahu terjemahan setiap ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Kita kena ambil tahu. Kalau sekarang kalau tanya orang, kebanyakan orang dia tak berapa tahu apa terjemahan surah Al-Fatihah. Tapi diorang hafal satu lagu. Kita ada dalam, siapa buat lagu tu saya tak pasti, tapi lagu tentang terjemahan surah Al-Fatihah. Budak-budak yang kat tadika pun hafal lagu tu. Itu satu benda yang bagus, sebab dengan cara begitu kita mampu untuk mengingat terjemahan Al-Fatihah, terjemahan ayat Al-Quran. Itu salah satu kaedah untuk mengingat. Okay, tak ada masalah. Tapi yang penting kita tahu apa maksud ayat yang kita baca dalam solat kita setiap hari, iaitu surah Al-Fatihah. Okey, hari ini kita akan tengok terjemahan surah Al-Fatihah dan apa isi kandungan yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, itu adalah surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 yang bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Ulama sepakat surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Okey, tapi bagi siapa-siapa yang pernah pergi ke luar negara ataupun pernah menunaikan umrah
ke Mekah ataupun Madinah, okey, ataupun pernah pergi ke luar negara. Sebab kebanyakan umat Islam di atas muka bumi ini mereka memegang mazhab yang mengatakan Bismillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Macam mana tu? Kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke Mekah ataupun kamu tengok kat YouTube bacaan salat di Masjidil Haram, kamu tengok macam mana imam tu memulakan salat. Okay, bila imam tu tak angkat takbir, Allahu Akbar, dia kan baca doa iftitah senyap-senyap lah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia akan mulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan seperti yang di Malaysia. Kat Malaysia kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay? Itu kalau di Malaysia. Tapi kebanyakan orang di luar negara, Bismillah tu dia tak dengar. Dia akan perlahankan. Okay? Kerana ada sebahagian berpendapat Bismillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Cuma dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, mereka pegang dengan pendapat Bismillah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ni surah Fatihah ni 7 ayat yang diulang-ulang. Okey. Jadi macam mana pula kalau orang tu anggap Bismillah bukan sebahagian dari Fatihah? Kan Fatihah ada 7 ayat. Kat mana ayat satu lagi? Sebab kalau dah buang Bismillahirrahmanirrahim, ada tinggal 6 ayat. Macam mana boleh jadi 7? Sedangkan ulama sepakat Fatihah 7 ayat. Jadi bagi mazhab yang berpegang kepada Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ayat pertama. Kat mana datang lagi satu ayat, dia akan pecahkan di bahagian siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat, ghairil maghlubi alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi kalau kita tengok dalam tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Itu bagi orang yang berpegang dengan mazhab yang mengatakan ayat pertama dalam surah Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang kat Malaysia ni. Tapi kalau di luar negara, orang dalam mazhab dalam mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki, mereka mengatakan Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey. Jadi walaupun beza mana satu ayat yang pertama, tapi kedua-dua semua sepakat Fatihah ada 7 ayat. Cuma beza kat mana nak letak ayat-ayat tu. Okey. Itu sekadar untuk pengetahuan kamu sahaja. Okey. Sekadar untuk kita faham, supaya bila mana kamu jumpa orang tiba-tiba dia jadi imam, dia tak baca bismillah, dia terus Alhamdulillahirabbilalamin. Bukan tak baca, ataupun dia perlahankan sebutan tu, tak didengari. Okay. Jadi kita tak rasa pelik. Kita tahu, kita tahulah benda ni ada dalam pandangan Islam yang lain. Jadi sekadar untuk pemahaman kita. Adapun di Malaysia, kita pegang Bismillah adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah dan dibaca dengan kuat di dalam salat yang jahar. Okey, kita tengok terjemahan di dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita tahu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini semua orang tahulah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam ayat ni diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan bagi orang Islam, bukan Tuhan bagi orang mukmin sahaja, tapi Tuhan bagi sekalian alam. Segala apa yang ada di atas muka bumi ini, segala apa yang ada di atas alam ini, semua tu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Tuhan bagi semua orang. Okey. Ayat seterusnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iaitu Allah ni adalah penguasa yang menguasai bagi hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari apa? Hari kiamat kelak. Ya, Allah penguasa bagi hari akhirat, hari kiamat. Ayat seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami berserah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
kalau kita tengok dalam dua terjemahan ayat 5 dengan ayat 6 ni, hanya kepada engkau kami berserah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, dan seterusnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita solat seorang-seorang, tetap kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Walaupun kita berseorangan, kita tetap doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita tak baca tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita tak sebut aku, tapi kita sebut kami. Kata ganti nama bagi kita semua. Hanya kepada engkau kami berserah. Bukannya hanya kepada engkau aku berserah. Tak. Dalam Fatihah dia gunakan kata nama bagi semua, merangkumi kita dan orang-orang lain. Jadi kat sini Allah nak tunjuk doa, bila mana kita berdoa, doa untuk semua orang sekali. Jangan doa hanya untuk diri kita sahaja. Allah ajar doa untuk semua orang sekali. Dan ayat adalah sekali suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan yang engkau redai, ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka tu? Iaitu para nabi dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan pula jalan yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Kita minta pada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, daripada kalangan para rasul dan juga para orang-orang soleh. Bukan jalan orang-orang yang engkau murka, dan bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan. Orang-orang yang sesat. Itu terjemahan bagi surah Al-Fatihah. Kita tengok apa tafsiran bagi ayat di dalam surah Al-Fatihah ini. Kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 27. Muka surat 27. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang telah diriwayatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ni hadis yang Nabi sampaikan kepada kita, kata-kata Allah, tapi dia bukan ayat Quran, dia hadis. Sebab tu dalam hadis qudsi dia akan mula daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah dia sampaikan kata-kata daripada Allah. Walaupun kata-kata itu bukan ayat Quran, tapi dia adalah hadis yang dipanggil sebagai hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala ceritakan tentang mana Allah Ta'ala kata, aku bahagikan Fatihah ini kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk aku dan satu lagi bahagian untuk hamba-Ku. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk kita. Kalau kita tengok dalam Fatihah ini, ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat, semua tu hanya pujian untuk Allah. Segala puji bagi Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, puji Allah. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah lagi. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita puji Allah lagi. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita puji Allah. 4 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah kita puji Allah. Dan 4 ayat yang pertama ini Allah kata untuk aku. Bukan saya lah, untuk aku, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat tu khas untuk Allah, pujian kepada Allah. Dan 3 ayat yang seterusnya adalah doa. Nanti kita akan tengok. Kita tengok sini, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil kepada 3 ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dalam hadis qudsi itu Allah masukkan sekali dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin juga merupakan pujian kepada Allah. Kita nak puji Allah, kita kata, Allah, engkau sahajalah penguasa bagi hari pembalasan. Kita tengok tafsiran ayat. Ucapan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah, mengajar kita supaya melakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah
ta'ala. Okay? Nabi anjurkan bila mana kita nak buat apa sahaja benda, kita mulakan dengan bismillah. Kita nak jalan, kita bismillah. Kita nak baca buku, kita bismillah. Kita nak makan, kita bismillah. Setiap perbuatan yang baik yang kita nak lakukan, mulakan dengan bismillah. Okay? Kerana apa? Perkataan bismillah ataupun lafaz basmalah ini ialah menunjukkan kita lakukan perkara itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay? Ayat ni ayat menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Manakala ucapan alhamdulillah pula ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Okay, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Maksudnya apa? Atas segala puji-pujian yang ada atas muka bumi ni, walaupun benda tu kita tak mampu dah, kata-kata pujian tu kita tak mampu nak tercapai, semua pujian ni hanyalah untuk Allah, tak ada yang lain. Sebab apa? Hakikatnya Allah yang ciptakan kita. Hakikatnya Allah yang beri kita hidup. Sebab tu pujian hanya selayaknya kita berikan kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okay, kita nak puji Allah, kita sebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Okay, kita sebut nama Allah. Allah ajar, Nabi ajar kita, kalau kita nak berdoa, kita sebut nama-nama Allah. Okay, yang kita baca Asmaul Husna tu, nama-nama Allah tu, kita sebut nama-nama Allah. Kita puji Allah. Seterusnya yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Semua ucapan ini hendaklah disertai dengan rasa cinta kepada Allah dan dibuktikan dengan mematuhi segala perintah-Nya. Okay. 3 ayat yang pertama ini bercerita tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar mulakan sesuatu dengan basmalah. Kemudian kita puji Allah, puji Allah terlebih dahulu. Okay. Sebelum kita nak berdoa kepada Allah, kita nak minta something kepada Allah, kita puji Allah dulu. Okay. Puji Allah dengan segala pujian yang kita mampu. Walaupun hakikatnya Allah lebih layak pujian-pujian yang lebih tinggi yang hakikatnya kita sendiri tak tahu macam mana nak puji Allah. Okay. Tapi sekadar apa yang kita tahu, yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yang Nabi ajarkan kepada kita, kita puji Allah dengan kata-kata pujian yang telah diajarkan. Okay, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay, Rabb Alamin. Okay, kita panggil Allah, kita puji Allah. Okay, itu untuk 3 ayat yang pertama. Okay, kat sini kita nampak 2 benda. Pertama, nak mulakan sesuatu, mulakan dengan basmalah, bismillah. Okay, buat apa sahaja, mulakan dengan bismillah untuk menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat apa sahaja, semuanya demi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pujian kepada Allah. Okay? Kita nak buat something, kita nak minta something pada Allah, jangan lupa puji Allah. Kita dapat sesuatu, Allah berikan kepada kita suatu nikmat, jangan lupa untuk puji Allah. Okay? Kita biasakan diri kita, bila mana kita terima satu-satu nikmat, benda pertama yang kita sebut adalah Alhamdulillah. Kita puji Allah terlebih dahulu sebelum kita nak puji manusia. Okay? Biasakan dengan memuji Allah. Sebab Allah suka hamba-Nya yang puji dia. Okey, tengok muka surat yang sebelah seterusnya. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin. Okey. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa bagi hari akhirat, hari kiamat. Okey. Yang mana dalam ni dihaskan iaitu tentang beriman kepada hari akhirat. Kita tengok sama-sama tafsiran dia. Ayat 4 surah Al-Fatihah menjelaskan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintah pada hari akhirat, iaitu hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas kemusnahan alam dunia. Okey, dalam rukun iman, rukun yang terakhir sekali, kita tahu rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okey, salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada hari
akhirat, iaitu hari kiamat. Okay. Ayat keempat surah Fatihah ni Allah nak bagi tahu kat kita, bila mana berlakunya hari kiamat, pada waktu tu tak ada seorang pun yang mampu untuk menguasai hari itu, melainkan hanya Allah sahaja. Hari itu milik Allah, bukan milik manusia. Kalau sekarang kita hidup dekat dunia ni, kita ada pemerintah, kita ada raja, kita ada Perdana Menteri. Diorang ni memerintah kita di alam dunia. Tapi bila mana tiba di hari akhirat, tidak ada pemerintah yang menguasai hari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nak bagi tahu kat kita dalam ayat surah Fatihah ayat 4 ni. Okey. Seterusnya, hanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan timbang oleh Allah. Pada hari itu tiada sesiapa lagi yang berkuasa. Semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Esa dan menerima semua ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah. Seperti yang kita tahu, bila mana berlakunya hari kiamat, bila mana ditiupkan sangkakala ke atas muka bumi ini. Sangkakala ditiup, maka jahanamlah seluruh benda yang ada di atas muka bumi ini akan runtuh. Langit-langit, gunung akan diterbalikkan. Memang satu orang kata penghancuran besar-besaran ke atas muka bumi ini, hari kiamat, yang mana kita tak boleh nak bayangkan dengan akal kita. Tak boleh nak bayangkan. Okay, dan kita minta pada Allah supaya kita tak lalui hari itu. Kita janganlah lalui hari itu. Okay, itu hari kiamat. Dan kita tahu, selepas ditiupkan sangkakala yang pertama, dihancurkan bumi, dihancurkan alam semesta ini, maka ditiupkan sangkakala yang kedua. Bila tiup sangkakala yang kedua, maka bangunlah sekalian manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman umat Nabi Muhammad. Sekalian manusia akan dibangunkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka berhimpunlah manusia di padang mahsyar. Okay? Manusia akan berhimpun di padang mahsyar, yang mana Nabi bagi tahu dalam sebuah hadis daripada Aisyah. Nabi ceritakan manusia ini bila berkumpul di padang mahsyar, mereka akan berkumpul dalam keadaan tidak berpakaian. Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, tidakkah manusia akan tengok satu sama lain?" Rasulullah kata, hari itu hari yang sangat sibuk bagi kita, sehingga kita tak mampu nak fikirkan tentang orang yang ada kat sebelah kita. Sebab apa? Kita sibuk fikir tentang amalan kita, tentang apa yang kita buat selama ni atas muka bumi. Dan kita tahu juga seperti yang telah diajarkan pada kita, bila mana di padang mahsyar akan berlakulah timbangan mizan. Akan berlaku timbangan mizan, ditimbang amalan kita baik dan buruk. Dan penentuan neraka ataupun syurga. Syurga ataupun neraka. Itu penentuan yang akhir untuk kita. Manusia, kita kena ingat, benda ni kena ingat. Saya selalu ajar dalam kelas saya, apa matlamat hidup kita yang paling tinggi sekali. Tetapkan dalam jiwa kita, matlamat kita tak ada lain, iaitu syurga Allah. Sebab kalau itu bukan matlamat kita, tak tahulah apa lagi yang kita nak. Sebab syurga tu matlamat yang tertinggi. Minta syurga Allah. Nabi kata, bila kamu nak minta, berdoa pada Allah untuk minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Walaupun kita tahu kita tak layak, tapi Nabi ajarkan begitu. Sebab itulah kenikmatan yang tertinggi bagi manusia, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Itulah matlamat kita yang paling tinggi sekali. Jadi di hari pembalasan ini, yang mana Allah menguasai hari pembalasan ini, tak ada seorang pun yang mampu untuk berikan kebaikan kepada kita ataupun keburukan kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ni dah tak ada dah istilah pemerintah, pemimpin, nabi. Semua berada di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setelah itu manusia akan melalui titian sirat untuk ke syurga. Orang mukmin yang melakukan amalan soleh akan dapat melepasi titian sirat dengan mudah, manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka. Yang saya bagi tahu tadi, selepas berlakunya timbangan mizan, kita akan lalui titian sirat, maka tentulah di situlah diputuskan mana destinasi kita, antara syurga ataupun neraka. Kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim, kita perlu yakini bahawa setiap Muslim, setiap orang yang beriman, setiap orang Islam ada peluang untuk masuk ke dalam
syurga, walaupun sedikit. Okay? Sebab syarat nak masuk syurga ni apa? La ilaha illallah. Okay? Mestilah kita menjadi seorang Muslim. Sebab tu Nabi ajar pada kita minta syurga Allah, minta syurga Allah. Okay? Kita takkan tahu macam mana dahsyatnya api neraka tu. Okay? Minta syurga Allah. Nak minta pada siapa? Mintalah pada Allah. Sebab Allah sahaja yang mampu untuk memberikan kita syurga, mengampunkan kita daripada masuk ke dalam neraka. Okey, dalam surah Al-Ghafir, itu surah Al-Ghafir ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Okay, maksud dia, hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjawab, kerajaan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Dalam surah ni, surah Al-Ghafir ni ayat 16 ni, Allah ceritakan kepada kita bila mana manusia keluar daripada kubur masing-masing, berjalan menuju ke mahsyar, kemudian keluar satu suara, Allah tanya kepada kita, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini, hari kiamat ni? Maka kita yang tak jawab. Allah sendiri bagi tahu, hari inilah hari kekuasaan bagi diri aku. Sebab Allah itu yang Maha Perkasa, lagi Maha Esa, lagi Maha Gagah Perkasa. Okay. Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, satu-satunya Tuhan. Okay. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ayat keempat surah Al-Fatihah ini, kita kena ingat, hari kiamat itu benar, hari akhirat itu benar, padang mahsyar, berhimpun di padang mahsyar itu adalah benar, timbangan mizan itu adalah benar, titian sirat itu adalah benar, neraka dan syurga itu adalah benar. Sebagai seorang Muslim, benda ni kita wajib imani. Bila kita sebut beriman kepada hari akhirat, bila mana kita sebut Maliki Yaumiddin, kita percaya segala apa yang berlaku di hari akhirat nanti, semua tu adalah benar, dan semua yang berlaku adalah di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari itu tidak ada kerajaan, tidak ada kuasa, tidak ada pemerintah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat keempat. Seterusnya ayat yang kelima. Okey, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Okay, kita sebut dalam ayat surah Fatihah ayat 5 ini, hanya kepada Engkau kami berserah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita erti ubudiyah dan isti'anah. Okay. Ubudiyah bererti mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah. Kita abdikan diri kita. Abd, hamba. Abdullah, hamba Allah. Abdi, mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Ubudiyah. Okay. Segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Semua benda yang kita buat atas muka bumi ini, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca hari-hari, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami mengabdikan diri, hanya kepada Engkau lah kami berserah. Okay. Sebab tu di awal tadi Allah ajar tentang kita puji-puji Allah. Puji Allah, mulakan sesuatu dengan bismillah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita, semua benda yang kita buat atas muka bumi ini, setiap ibadat yang kita lakukan, semuanya hanyalah untuk Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami berserah, hanya kepada Engkau lah kami mengabdikan diri. Okay. Manakala isti'anah pula ialah memohon hanya kepada Allah untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. Yang mana kita hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala
sahajalah semata-mata yang berkuasa memperkenankan permintaan hamba-Nya. Perangkat yang seterusnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ingat, tak ada pertolongan di atas muka bumi ini melainkan pertolongan Allah. Hari ini kita dilanda dengan satu wabak yang sangat teruk. Banyak akan memohon kepada Allah. Banyak akan memohon pada Allah sebab hanya pertolongan daripada Allah yang mampu untuk selamatkan kita. Ya, betul. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Itu wajib. Tapi jangan lupa, semua benda yang berlaku ini di atas izin Allah. Maka mintalah pertolongan daripada Allah. Dalam mana kita berusaha, jangan lupa untuk kita berdoa. Yang silapnya apa? Orang hanya berusaha tapi tak nak berdoa. Yang silapnya apa? Orang hanya berdoa tapi tak nak berusaha. Itu yang silap. Dua-dua ni kena jalan sekali. Usaha dan juga doa kena jalan sekali. Kita mintalah kepada Allah dan kita usaha untuk dapatkannya. Itu yang dimaksudkan dengan menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ke-5 surah Al-Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya, iaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7 surah Fatihah, iaitu jalan yang diredai. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hanyalah kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya mohon hidayah pada Allah untuk hidayah menuju ke jalan yang benar. Hidayah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam atas muka bumi ini, hidup kita sebagai seorang Muslim, hidayah benda yang paling penting. Tanpa hidayah, kita tak akan jadi seorang Muslim. Tanpa hidayah, kita tidak akan mampu untuk masuk ke syurga Allah. Tak ada seorang manusia pun akan mampu untuk masuk ke dalam syurga Allah, melainkan dengan hidayah yang Allah berikan kepada dia dan keizinan Allah. Bapa saudara Nabi, sebagai contoh, bapa saudara Nabi, siapa dia? Abu Talib, iaitu bapa kepada Ali radhiyallahu anhu. Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang telah menjaga Nabi sejak Nabi berumur 12 tahun sehinggalah Nabi besar, sehingga Nabi jadi Rasul. Dia sentiasa protect Nabi depan dan belakang. Orang Arab Quraisy di waktu awal-awal kerasulan Nabi, dia orang tak berani nak tentang Nabi ni. Dia orang tak berani nak apa-apakan Nabi. Sebab apa? Abu Talib berada di hadapan Nabi untuk pertahankan Nabi. Tapi walaupun sebegitu dekat Abu Talib dengan Rasulullah, tetap Abu Talib ini tidak mendapat hidayah daripada Allah untuk menjadi seorang Muslim. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Sedangkan dia berada dekat dengan Nabi, sangat dekat, mempertahankan Nabi. Kita ni jauh sangat dengan Nabi. Nak pertahankan Nabi lagilah jauh. Abu Talib mempertahankan Nabi dengan batang tubuh dia. Tapi kerana hidayah itu milik Allah, maka dia mati dalam kufur. Dan bila mati dalam kufur, tidak ada syurga untuk dia. Jadi sentiasa doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku hidayah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku hidayah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kita doa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan menuju ke hidayah Allah. Minta pada Allah. Hidayah memang milik Allah, tapi hidayah takkan datang tanpa kita usaha untuk mendapatkannya. Minta pada Allah dan usaha. Kemudian ayat seterusnya, selepas kita dah minta pada Allah, ya Allah, Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa tu jalan yang lurus? Ayat seterusnya, ayat yang ke-7, Allah terangkan kepada kita apa tu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tu jalan yang lurus? Allah kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus yang kita nak. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Para Rasul, orang-orang soleh, para sahabat Nabi. Ini orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Jalan mereka inilah yang kita nak ikut. Jalan mereka inilah yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay. Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dimurkai oleh Allah pula ialah penganut Yahudi, manakala orang yang sesat ialah penganut Nasrani. Okey. Yang mana tafsir ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah ini, iaitu tafsir dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Okay. Para ulama tafsir kata siapa orang yang Allah murka? Okay. Orang yang Allah murka, kata ulama tafsir, adalah orang Yahudi. Kenapa Allah murka dengan Yahudi ni? Sebab orang Yahudi dia tahu tentang kebenaran, tapi dia berpaling daripada kebenaran. Dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul, tapi dia tak nak ikut Nabi Muhammad. Itu orang Yahudi. Okay, jadi orang yang Allah murka ini adalah orang yang tahu tentang kebenaran tapi menolak kebenaran. Allah sangat murka. Manakala siapa pula orang yang sesat? Ulama tafsir kata orang golongan yang sesat adalah golongan Nasrani ataupun Kristian hari ini. Kenapa Nasrani ini golongan yang sesat? Sebab mereka nakkan kebenaran tapi diorang ikut jalan yang lain. Diorang tak jumpa jalan yang sebenar. Maka diorang tersesat daripada kebenaran. Okay, jadi itu dua benda yang berbeza. Murka dengan sesat. Okay. Orang yang Allah murka ialah orang yang tahu tentang kebenaran tapi menepis kebenaran, tolak kebenaran. Orang yang sesat pula adalah orang yang nakkan kebenaran tapi dia tersilap jalan, dia ikut jalan yang salah. Maka dia tak jumpa kebenaran dan dia adalah golongan yang sesat. Okay. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, berilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa tu jalan yang lurus? Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Para rasul, para anbiya, para salihin, okay? Sahabat-sahabat Nabi. Inilah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang kami nak. Kita minta pada Allah. Yang kita minta pada Allah bukan pula janganlah bagi kami jalan orang yang engkau murka, iaitu orang-orang yang tahu tentang kebenaran tapi menolak kebenaran. Dan jangan pula engkau berikan kepada kami jalan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang yang inginkan kebenaran tapi terpesong daripada kebenaran. Okay. Tengok last sekali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang mana maksud dia, dan sesungguhnya inilah jalanku, iaitu agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya, dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan selain Islam, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bertakwa. Okey. Itu pelajaran kita hari ini, iaitu berkenaan dengan tafsir sedikit sebanyak penerangan tentang surah Al-Fatihah. Okey. Kita kena ingat, antara benda yang kita ingat surah Al-Fatihah, kita kena tahu cara baca yang betul. Yang kedua, kita kena tahu terjemahan surah Al-Fatihah. Kita kena tahu, sebagai seorang Muslim, kita kena tahu dan kita kena hafal terjemahan surah Al-Fatihah. Lepas dah hafal, kita tahu pula tafsiran surah Al-Fatihah. Okay. Macam saya kata tadi mula-mula, surah Fatihah ni Allah bagi tahu, Allah bahagikan surah Fatihah kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk kita. 4 ayat yang pertama adalah untuk Allah, 3 ayat yang terakhir adalah untuk kita. Okay. Kita puji Allah di permulaan surah, kemudian kita berdoa kepada Allah di akhir surah. Okay. Kita puji Allah, 4 ayat yang pertama kita puji Allah, kita banyakkan pujian kepada Allah, dan 3 ayat yang terakhir kita minta kepada Allah. Okay. Sebab itulah surah Fatihah ini adalah satu doa. Okay, yang mana Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara-cara untuk berdoa. Apa adab-adab untuk berdoa. Adab-adab untuk berdoa, kita mulakan dengan bismillah. Kita puji Allah, puji Allah, banyakkan pujian kepada Allah. Selepas itu barulah kita minta kepada Allah. Dan benda yang Allah ajarkan pada kita, benda yang paling penting sekali untuk kita minta apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, tunjukkanlah pada kita jalan yang lurus. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang pelajaran kita hari ini berkaitan dengan surah
Al-Fatihah. Okey. InsyaAllah itu sahajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, untuk tugasan yang kamu perlu lakukan, saya nak kamu buat satu rakaman, gunakan handphone kamu, rakam suara kamu membaca surah Al-Fatihah beserta dengan maksudnya. Okey, baca surah Al-Fatihah dengan maksud dia. Rakam dan hantar dalam grup Telegram kelas kamu. Okey. Jika ada sebarang soalan berkenaan dengan pembelajaran hari ini ataupun berkaitan dengan apa sahaja yang ada dalam kehidupan kamu, bolehlah PM saya secara personal. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya kepada saya. Okay. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Settle kamu tengok video ni, boleh kamu komen nama kamu dan kelas kamu, beritahu kelas. Sebab sekarang saya ajar 2 kelas, satu taat dan satu dedikasi dan juga satu cekal. Jadi komen nama kamu dan juga nama kelas kamu. Itu sahajalah untuk hari ini. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.